Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kembali ke channel Maker Journey. Okey, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okey, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey. Okey, untuk video kali ni, sebelum ni saya pernah buat video pasal 10 Village M. Sebelum ni video saya set up sikit review dan saya tunjukkan cara simpan balik lah. So untuk video kali ni saya just nak share feature-feature yang menarik, nak share pengalaman kita orang, feedback kita orang pasal kemah ni. Okay, tapi sebelum tu, sebenarnya sekarang saya berada dekat campus Hideout, campsite baru yang terletak dekat Bukit Tinggi. Saya ada buat full review pasal campsite ni. Korang boleh tengok link dia dekat description. Okay, so tempat ni memang menarik. Korang tengok sungai dia, memang cantik. Okay. Okay, so sekarang kita akan sambung cerita pasal kemah ni. Okay, so ni adalah kemah Payung.camp Village M. Untuk video, cara setup, simple review dan juga cara saya simpan balik, korang boleh tengok link dia dekat description juga. Okay, sebelum saya mulakan tent tour kemah ni, saya akan cerita sikit lah. Saya akan explain sikit dia punya spek kemah ni. Okay, so kemah ni sebenarnya adalah kemah untuk 4 person. Size dia untuk 4 person family tent. Okay, so yang ni dia, material dia polyester 190T PU 2000mm. Dia punya size 270 kali 270. Dia punya tinggi dia 180 cm. Okay, so kalau gambaran dia agak besar jugalah kemah ni, memang selesa untuk 4 orang. Okay, lepas tu dia punya bottom dia digunakan PE sheet. Dia lebih tebal sikit berbanding dia punya material lain. Lepas tu dia ada inner tent, dia ada mesh. Dia memang sesuai untuk 4 orang lah. Lepas tu dia punya size packaging dia tak besar sangat, 50 kali 25 kali 25 cm. Okay, so dia punya berat kemah ni dia dalam 12 kilo. Lepas tu dia ada 3 pilihan warna. Dia ada kaki, dia ada army green dan juga black. So yang ni adalah army green lah. Okay, so kemah ni sebenarnya dia jenis cabin, cabin tent. So kalau cabin ni nak tahu senang je. Cabin dia punya kemah bentuk basic dia macam bentuk cube lah, bentuk kotak. So tu adalah cabin tent. Lepas tu cara pemasangan dia jenis normal pole. Kemah ni dia bukan jenis instant. Okay, walaupun dia normal pole, dia tak terlalu susah. Pada saya dia agak mudah juga untuk di setup, untuk dipasang. Sebab dia gunakan combination pole, pole yang besar tu dan juga yang fiber pole yang boleh lentur dekat bahagian atas dia punya bumbung tu. So dia punya tiang tepi dia gunakan connecting pole yang steel. Pada saya benda tu memang sangat memudahkan. Dia tak terlalu susah. Even kalau nak pasang seorang pun tak ada masalah. Okay, dari segi selalunya orang akan concern dari segi dia punya waterproof lah. Waterproof pada saya tak ada masalah langsung. Sebab semalam kita orang dah gunakan satu malam. Semalam petang hujan, malam tak hujan. Tapi hujan dia tak terlalu lebat lah. Tapi overall dia punya flow air turun semua lancar, tak ada yang bertakung. Cuma yang awning saya akan turunkan sebelah supaya dia akan ni lah lebih lancar. Dia ada part yang curam, dia tak akan ada untuk air bertakung. So dari segi condensation pun ok, tak ada masalah sebab dia ada banyak ruangan udara keluar. Lepas tu dia punya tak ada leaking, semua ok. Ok, part yang saya paling suka pasal kemah ni dia punya ventilation lah. Ventilation dia memang 360. Keliling dia penuh dengan tingkap. Dia ada pintu depan belakang, tingkap besar kiri kanan. So dari segi ventilation tak ada masalah. Ok, macam ni saya tingkap tepi saya turunkan dia punya cover luar supaya kalau hujan air boleh air takkan masuk. Lepas tu angin boleh masuk daripada bawah lah. Ok, so privacy pun ada. Kalau kita kat dalam, orang luar tak boleh nampak lah. Ok, sekarang saya akan tent tour. Kita tent tour, kita tengok, kita akan walk around, kita tengok keliling kemah ni. Ni kira full setup lah, yang setup yang kita gunakan untuk camping. So saya akan share macam mana kita punya setup dari segi luaran dan juga dia punya dalaman. Ok, jom. Ok, first kita akan tengok dia punya luaran dia dulu lah. Ok, luaran dia saya akan setup macam ni. Awning dia saya akan tarik ke depan macam ni. So kalau cuaca panas, saya akan tegakkan dia lah. So depan ni dia akan jadi tegak. So depan ni ada satu teduhan. Kawasan teduhan ni dia taklah terlalu besar. So tapi kalau korang nak simple setup untuk common space, korang tak nak setup fly sheet,
masih lagi boleh, masih lagi ada ruang lah, boleh setup kat sini. Okay, tapi kena basic punya setup lah. So yang ni kita boleh naikkan lagi, kita boleh tinggikan lah kalau kita nak. Cuma kena tambah lagi satu pole lah. Okay, so untuk tepi, tingkap tepi saya akan buat macam ni lah. Saya akan tarik direct ke tanah terus, sebab saya nak ada satu ruang ventilation macam ni. Okay, untuk angin masuk tapi privacy, orang tak boleh nampak dalam dari luar. So ini pun sama, saya ikat terus. Okay, bawah dia ni saya pack tegang supaya angin boleh masuk daripada bawah, dan dia punya outer layer dia tak terlalu rapat dengan inner tent. Okay, untuk pintu belakang pun sama juga, saya buka tapi saya tarik direct ke sini. Tapi kalau korang ada pole lagi, extra pole, boleh naikkan lah awning ni, kita boleh tinggikan, ataupun korang nak gulung pun boleh. So just ikat je dekat loop dia ni. Macam ni, angin tengah kuat, so angin dia boleh masuk dari semua arah. So dari pintu belakang boleh, dari tingkap tepi pun boleh, dari pintu depan pun boleh. So side sini pun sama juga, tingkap dia saya buat benda yang sama dengan yang sebelah sana. So sini pun sama, wing sini pun saya tarik terus ke bawah dia macam ni. Okay, so dari segi waterproof tak ada masalah. Dia memang, walaupun dia bentuk kabin, dia punya kecuraman dia tu memang dah sangat okey lah untuk air turun. Memang tak ada ruang untuk air bertakung untuk bahagian atas lah. So semua memang tak ada space untuk air bertakung. Okay, untuk awning pula, macam ni kalau hujan, kita tak boleh buat macam ni lah. Nanti sebab air akan bertakung dekat sini. Okay, so apa yang saya buat biasanya, saya akan cabut satu pole ni. Okay, lepas tu saya akan tarik tegang, supaya yang ni dia akan terus turun lah, terus jadi satu cerunan, air boleh turun ikut sini lah. Okay, so air takkan bertakung. So kalau panas, saya akan naikkan balik pole ni, jadi macam ni. So jadinya kita nak keluar masuk pun mudah. Okay, dari segi coating, kemah ni dia tak ada special coating, silver coating, dia just ada waterproof coating je. Okay, dia ada lapisan untuk waterproof, dia tak ada silver coating. So macam sekarang ni memang tengah panas, sekarang pun dah dekat pukul 12. So memang panas, memang direct dengan matahari. So walaupun panas, bahang masih terasa, cuma sebab dia dah shade ni, dia kurang sikit lah. Okay, so tapi bila angin boleh masuk dengan lancar, pada saya tak ada masalah sangat lah dengan kemah ni. So kalau ramai orang tanya, kemah ni kena pasang fly sheet tak? Pada saya tak perlu pun, tak apa. So tapi kalau korang nak pasang juga, tu terpulang pada korang lah. So bila pasang, tapi akan jadi kurang cantik sikit lah pada saya. So macam ni pun ok. Sebenarnya dia tak terlalu panas, bila hujan pun dia tak ada masalah. Ok, tadi kita dah tengok dia punya luaran secara keseluruhan. Ok, so sekarang kita akan tengok dia punya dalaman dia pula lah. Ok, so ni dia punya pintu depan. Pintu dia ni sama je dengan pintu yang belakang lah. Ok, cuma yang ni pintu dia memang selari. Ok, pintu dia selari, pintu depan sini, pintu belakang sana. Ok, so dia memang kita ada option lah, sama dia nak keluar ikut sini boleh, nak keluar ikut belakang pun boleh. So ikut pada kita punya setup macam mana lah. So kemah ni dia ada ciri village, sebab tu nama dia village. Dia ada satu garis ni membuatkan tingkap ni ada macam 4 panel. Okay, sebenarnya dia satu tingkap yang sama, cuma dia ada design ni nampak macam style cottage, style village punya tent. Lepas tu dengan warna dia lagi menyelahkan lah dia punya ciri-ciri kemah gaya cottage. Ok, dia punya wing dia ni, kalau kita nak gulung pun boleh. Kita tak nak tarik ni, kita nak dia straight je, kita boleh gulung kat sini lah. Kita just ikat dekat loop dia ni. Ok, so yang depan dia ni, dia ada satu ruangan macam ni. So yang ni kita boleh letak kita punya slipper lah, kita punya slipper ataupun barang-barang lain kita boleh letak kat luar kat sini. Ok, so kalau kita tutup, dia masih lagi terlindung daripada hujan. Ok, sekarang kita akan masuk, kita tengok lah. Cuma satu je kekurangan kemah ni sikit, sebab dia memang rendah lah. Macam ni, saya nak masuk. Ok, saya kena tunduk sikit. Ok,
okey, baru boleh masuk. So ketinggian pintu dia ni dalam, saya rasa dalam 160 cm lah dia punya ketinggian pintu dia. Tapi bila dah masuk, tengah-tengah dia ni memang tinggi. Yang ni dalam 180 ke 190 cm lah. Macam ni saya dah gantung kipas sekalipun, masih lagi tak kena kepala. Okey, so masih ada lagi ruang. So agak selesa juga kat dalam ni. So kalau kita nak solat ke, kita nak diri tukar baju ke, boleh, tak ada masalah. Okey, ni contoh saya punya setup layout kat dalam lah. Kemah ni dia memang untuk 4 orang. So macam ni kita orang camping bertiga. So kita gunakan satu tilam Moby Garden, yang ni yang size queen. Lepas tu satu size single kat sini. So masih lagi ada space kat sini. So kalau korang nak gunakan dua tilam ni pun boleh. Sebab dia punya line kemah ni, yang ni line tengah dia lah. So yang tilam tu dia ngam-ngam kat situ. So maksudnya boleh lagi satu tilam ni letak kat sini lah. So dia muat letak dua tilam queen size Moby Garden ni. Yang ni 135 cm lebar dia. So dia just nice je. Okay, so bila dah letak tilam pun masih lagi ada ruang kat sini. Agak besar juga. Okay, ruang ni agak besar. Kalau kita nak letak barang, kita punya beg baju ke, macam-macam barang lagi, masih lagi ada space yang luas lah dekat sini. Okay, sebab dia punya lebar kemah ni 270 cm. Okay, kali 270 cm. So macam tilam ni lebih kurang dalam 200 cm. So dalam ni ada lebih kurang dalam 70 cm lah ruangan lebihan ni. So kita masih lagi macam-macam benda kita boleh letak lah. Okay, even kita nak letak lagi satu tilam single pun masih lagi muat. Actually kalau maksimum masih lagi boleh tidur 5 orang lah. So satu tilam single kat sini, dua tilam queen dekat sini. Okay, 1, 2, 3. So boleh tidur 5 orang maksimum. Cumanya space yang ada makin berkurangan lah. Just ada satu ruangan kecil je untuk kita keluar masuk. Okay, dari segi ventilation macam saya cakap tadi memang tak ada masalah. Sebab dekat dalam ni kita boleh nampak keliling kemah. Memang dia ada tingkap. Okay, so angin dia boleh masuk dari pelbagai arah. Okay, lepas tu ada satu pintu kecil ni untuk kabel. Kalau kita perlukan extension plug untuk masuk dalam kemah, kita boleh gunakan lubang ni lah. Okay, dan yang menariknya, semua tingkap, semua pintu dia ada satu layer ni, satu lagi layer kat dalam. So kita boleh tutup dan kita boleh buka ikut kesesuaian. Yang ni untuk privacy, dan juga pada saya untuk kita control udara sejuk masuk waktu malam lah. So kalau malam kita perlukan panas, kita boleh buka, okay, supaya udara luar boleh masuk. Kalau terlalu sejuk, kita boleh tutup, kita rapatkan supaya kita boleh kurangkan udara sejuk dari luar masuk ke dalam kemah. Okay, ada orang tanya panas ke tak, sebab kemah ni dia tak ada silver coating ataupun black coating ke apa. Sekarang kita memang bawah direct matahari. So bila saya rasa layer luar ni memang terasa lah sangat panas, dia punya bahang dia tu. Tapi bila kat dalam, dia dah kurang sikit lah, dia tak rasa sangat. Okay, so pada saya tak adalah terlalu masalah sangat. Bukanlah kata kemah ni sejuk, memang rasa panas. Tapi as long dia punya udara masuk dan kita mungkin perlukan bantuan kipas, okay, tak ada masalah pun nak duduk kemah ni walaupun tengah hari. Okey, kesimpulannya apa yang kita rasa pasal kemah ni, ni kita orang punya jujur lah. Pada kita orang memang kita orang rasa sangat selesa. So dia ibarat macam gabungan antara kemah yang pernah kita orang gunakan sebelum ni lah. Satu, kemah Base M, dua, Coleman 8% dark room, dan tiga, Mountain Hiker Nishikawa cabin tent. So feel kita orang tidur dalam ni, kita orang duduk dalam ni lebih kurang sama macam gabungan tiga-tiga kemah ni. Satu, dia punya keluasan dia tu, dia punya feel dalam tu sama macam Base M. Sebab dia luas, tinggi, dia punya tu dia ada banyak tingkap. Saya rasa macam saya punya Coleman dulu, sebab dia ada tingkap luar yang kita boleh buka. Dia pintu pun sama, kita boleh buka dan tutup ikut flexibility yang kita nak lah. So yang ketiga adalah dia punya feel dia tu, design dia tu, dia punya look and feel memang sama macam cottage tent, Mountain Hiker Nishikawa cabin tent. Rasa macam berada dekat
style rasa kampung-kampung. Kita rasa dia punya ketenangan dia tu ada, kita boleh rasa lah. Okey, antara benda yang bagus pada tent ni adalah first dari segi data tu dia punya harga. Pasal harga dia sekarang 699, dalam lebih kurang 700 lah. Pasal dia satu harga yang agak baik untuk satu family tent dengan feature yang agak lengkap. Dia ada satu awning besar, dia memang luas. Lepas tu ventilation dia pun bagus. Lepas tu cara pasang dia pun tak terlalu susah lah. Dia nak kata senang sangat pun tak. Dia pasal dia mudah tapi taklah terlalu mudah. Okey, dari segi kekurangan mungkin dia punya ni lah, sebab dia tak ada silver coating. Tapi pada saya walaupun tak ada silver coating masih lagi acceptable lah, tak ada masalah sangat lah actually. Sebab satulah, bila kita dah tambah silver coating mungkin harga dia akan meningkat sikit lah. Dia takkan sama dengan harga yang normal coating biasa. Sebab harga kemah ni pada saya memang dah cukup sangat berbaloi, sangat ekonomi untuk satu kemah yang family tent ni, untuk gunaan untuk family camping lah. Untuk kualiti mungkin korang masih lagi ragu-ragu. Pada saya personally, saya dah gunakan, saya dah tengok kemah Vidalido, dia punya kualiti lebih kurang sama dengan kemah Vidalido lah. Masih lagi okey, kira sesuai lah dengan harga dia, dengan jahitan dia pun kemas, material yang digunakan kira okey, 160T polyester, tak ada masalah dengan cuaca Malaysia. Lepas tu dia PU 2000mm, sama dia 2 layer, so bila kena hujan tak ada masalah. Dia punya dari segi waterproofing pula okey. Dia punya tingkap pun kita boleh tutup. Kalau kita hujan, kita tak nak air masuk ke dalam, kita boleh tutup rapat lah, so terpulang kat kita. Pasal bila dia dah 2 tingkap, 2 layer, bila kita tutup buka sikit pun tak ada masalah. Sebab layer dalam pun sebenarnya dia masih lagi waterproof juga. So dia ada 2 protection lah. Ok, personally memang saya recommend lah kalau korang berminat nak beli kemah ni, kemah Payung.camp Village M. Yang ni dia ada 3 pilihan warna. Yang ni warna army green, lepas tu dia ada warna kaki, dia ada warna hitam. Dan lagi satu sebenarnya dia ada satu lagi size, iaitu Village L. Ok, dia punya material, cara pemasangan dia pun lebih kurang juga macam ni, cuma dia lebar sikit daripada Village M ni, iaitu lebih sesuai untuk family 4 ke 6 orang. Ok, so kalau korang berminat nak dapatkan kemah Village M ni, saya akan letak link dia dekat description. Ok, so korang boleh dapatkan dengan Payung.camp. So kemah ni dia brand Payung.camp, dia hanya dijual oleh Payung.camp sajalah. Saya akan letak link dia dekat description, ataupun korang boleh pergi direct dekat kedai warehouse Payung.camp dekat Cyberjaya. Ok, so itu saja video tent tour dan review kemah Payung.camp Village M ni. So semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.